Ayub. Oh, okey buat. Okey korang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Si kecil dah bangun. Korang sihat tak? Saya kurang sihat sikit. Ada yang tanya saya sihat saya tak ni? Okey, saya belanja sikit. Ni pemandangan dari beranda. Nampak tak? Pemandangan dari beranda. Okey. Jiran saya tak ada orang. Yang. Nampak dia punya rumah tu. Saya tak silap saya lah. Kenapa, Dek? Oh, tak apa. Nanti kita ni. Tak silap saya yang beli rumah sebelah ni adalah seorang dia bangsa Cina, tetapi dia orang China. China. Ke Cina Singapura. Boleh Bek tolong? Yang itu Bek Yang itu satu lagi Kan? Cina Singapura. Jadi dia besar rumah dia ni, besar nampak. Besar dia punya kawasan. Tolong doakan kalau saya dapat beli rumah sebelah ni. Sebab dekat dengan rumah saya boleh buat pintu kat situ ke, insya-Allah. Kita boleh pergi sebelah ni. Betul tak? Korang sihat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wawa, Linisa, Siti Hasna. Best pemandangan, terapi minda. Betul Siti. Waalaikumsalam. Azri Mokhtar. Tuan Najib kat mana sekarang? Ada kat bawah. Nur Aznida. Bercakap pasal Tuan Najib ni, beliau ada je. Tapi beliau sibuk. Jadi insya-Allah minggu ni jika tiada aral melintang, insya-Allah saya akan live lah setiap pagi minggu ni. Sebelum Tuan Najib sambung balik. So saya tengah share tadi rumah sebelah ni. Saya nak minta korang doakan. Yelah, saya yakin ada dalam kalangan tuan-tuan yang doanya makbul. Sayang nampak? Sayang kan? Terbiar macam ni kan. Owner dia agaknya banyak rumah agaknya kan. Kita berteka-teki pula. Kenapa dia tak duduk? Kan? Baik jual kat saya ke? Boleh. Kita manfaatkan. Okay, terima kasih Bik. Saya gantung Saya bersiaran dari beranda rumah saya. Okay. Senang sikit lah kita nak berkomunikasi. Panas Okay, nak tengok pusing. Ni beranda rumah saya. Dia kosong je. Dia luas macam tu. Sana pemandangan belah sana. Pusing macam tu. Pemandangan macam tu lah. Saya bawa sekali. Kita macam ni boleh? Sebab tengah panas. Korang nampak tak saya? Panas cuaca hari ni. Waalaikumsalam semua. Selamat pagi. Syafahana, terima kasih join live kami berdua. Tadi saya ada share sikit saya kurang sihat kat mana Izinkan saya share sikit lah, sikit je. Alhamdulillah semuanya masih mampu live lagi pagi ni dengan korang. Kalau korang, saya kan baru exact second dose. Pagi saya cocok pukul 9.05. Tengah hari saya punya eczema dah naik balik. Gebangi betul, di Bangi Encik Azman. Saya cocok di Bangi. Eczema saya dah naik balik sebab saya ada masalah imun sistem lah, sistem imun. Dah berdarah balik. Alhamdulillah saya ada ubat dia. Petang ke malam tu, saya punya eczema, Allah nak uji saya lah. Eczema saya naik ke muka. Saya ingatkan jerawat. Soal saya pernah share sebelum ni kan, muka saya nak jerawat. Bukan rupanya. Saya pelik. Kenapa jerawat saya ni pelik? Lain dari yang lain. Selalu jerawat saya selama dah 10 tahun ni, hanya 1, 2, 3 kalau saya uzur. So saya pelik, kenapa makin teruk, makin gatal yang merenyam. Gatal dia macam eczema tau. Tiba-tiba saya dah tak tahan sangat. Saya dah letak apa korang? Madu. Saya dah letak lidah buaya. Tahu kan pokok lidah buaya kan? Dia punya krim tu. Saya dah letak kunyit sebab gatal sangat. Gatal yang Allah je yang tahu. Walau gatal eczema, semua tahu kan?
letak kunyit kat muka ni. Bayanglah eczema kau letak macam-macam tu. Untuk saya yang dah biasa ataupun siapa yang dah pernah kena eczema, dia tahu eczema ni sensitif. Dia tak boleh letak sebarang ubat walaupun ubat tu ataupun herba tu bagus. Tapi kalau kena kat eczema, dia tak membantu pun. Dia eczema ni jangan digaru. Saya guna kuku saya ni dah gatal sangat. Saya macam tu tau. Saya ambil kain, saya buat macam-macam. Baru sekali malam nak tidur tu saya dah tak tahan. Saya kata, oi saya nak tidur ni, gatal sangat ni. Saya kata kenapa segala ubat tak jadi, segala ubat. Jerawat tea tree, apa je ubat jerawat saya tak letak. Saya cerita pasal jerawat sikit lah. Bukan jerawat ni eczema di muka saya. Sekali saya perasan, suami saya cakap dah, Bi pergi klinik Co lah. Tak pun ada ubat kat daripada klinik Co, klinik kulit eczema saya. Saya kata, mula saya melawan lah. Saya kata, tak boleh letak kat muka. Tapi agaknya suami kita dah sebut kan, dah jadi doa agaknya. Ambil ubat tu yang letak kat sini ni, padahal doktor dah pesan jangan letak kat muka. Kita tawakal je lah, kita usaha. Allah bagi hasil tuan-tuan. Saya letak, nipis je saya letak. Nipis, ya Allah. Terus hilang gatal dia, Masya Allah. Semua kering semua bibir saya. Jerawat ni jangan cakap lah Siapa mengalami masalah dengan saya, ada yang bengkak bibir itulah. Kita itulah tak berapa kuat kan dengan vaksin yang masuk ke dalam badan ni. Saya pun tak tahu, Allahu'alam lah, saya pun tak faham benda tu. So saya letak ubat tu, bolehlah saya tidur, dah tak ada gatal. Maka saya tahulah saya bahawa eczema dalam badan saya ni dah naik ke muka. Pernah dulu, sangat dulu, pernah naik ke muka sekejap. Masa tu tak berapa kronik macam ni. Just gatal-gatal sikit, saya taruh minyak kelapa dara, virgin coconut oil, VCO tu, hilang. Lepas 2-3 hari hilang. Ini yang kes yang memang dah tebal. Kulit saya jadi tebal dan merah. Gatal sangat. Inilah dia, saya nak cerita tu, korang janganlah terkejut. Korang jangan terkejut tengok muka saya yang dah merah sangat ni kan. So kita live macam biasalah sebab insya-Allah kita niat kerana Allah beri manfaat sama-sama. Terima kasih yang masuk. Terima kasih yang share. Terima kasih yang belanja, segala bagai belanja pagi ni. Sedekahlah, saya anggap tu sedekah kepada saya. Like dan love. Thank you so much. Tak boleh berpeluh, betul. Tak boleh kena habuk, betul sangat. Anak pun begini, Masya Allah. Betul sangat Puan Zabida. Itu betul Puan Zabida cakap. Tak boleh berpeluh, tak boleh kena habuk, tak boleh kering. Tak boleh bagai. Sebenarnya rahsia eczema yang Allah bagi ujian kat saya supaya saya tak stres. Eczema tak boleh stres. Supaya saya kurangkan makan gula. Eczema saya ni kalah dengan gula. Saya perasan kalau saya makan makanan manis, my favourite food tau. Saya sangat sukakan manisan. Saya lebih memilih manisan berbanding nasi putih. Saya punya suka manisan tu. Mungkin kerana itulah Allah beri saya penyakit kulit supaya saya menjaga pemakanan saya. So okey lah, sambil-sambil kita balance tu kan. Kadang kita tengok manisan kita makan. Suami saya layankan je lah saya kan. Dia tak nak bagi saya stres. Kalau stres pun tak boleh tuan-puan. Saya pernah stres apa benda saya tak ingat lah. Agaknya kita pregnant ke penat ke jadi ibu kan. Tak nak baik. Eczema tu makin banyak. Tu saya belajar lah. Itu eczema. Dan rumah saya, hikmah dia, rumah saya bersih dari habuk lah insya-Allah. Semampu yang boleh dibersihkan. Sebab saya tak boleh kena habuk. Saya dulu pernah bersihkan kelas. Saya kan bekas guru pemulihan, siapa tahu, di sekolah rendah. So kita kena bersihkan bilik darjah kita. Guru pemulihan ada bilik khas dia, bilik pemulihan khas. So memang saya kena keep bersih. Saya pernahlah bersihkan sendiri bilik tu. Hui, saya rasa saya mandi dekat toilet sekolah. Saya memang bawa baju kan, siap-siap kan. Saya mandi. Sebab tak boleh. Saya kalau kena habuk sikit je, kat rumah pun sama. Kalau saya tiba-tiba rajin nak tolong bibik kemas, berhabuk kan. Nanti dia habuk sikit pun tak boleh tau saya. Saya dah mula macam, dah garu-garu. Okay, fine, thank you saya kata. Saya terus pergi bilik air mandi, cuci badan. Baru hilang gatal tu. Itu adalah eczema. Semoga Allah bagi saya kesembuhan. Tolong doakan ya. Sebab tiada penyakit yang tiada ubat kan. Okay, kita kembali kepada topik. Baru nak kembali kepada topik topik saya apa tadi? Kenapa kita kena dengar cakap suami walaupun kita seorang bos? Saya share lah apa yang saya berlaku dalam hidup saya, dalam hidup rumah tangga saya kan. Saya seorang bos. Saya seorang
suami saya CEO, saya director. Saya seorang suri rumah, saya seorang ibu, saya seorang menantu, anak perempuan, kakak, adik. Saya ada abang, saya ada adik 2 orang kan. Saya juga seorang isteri. Yang tu paling penting tu, kan? Kita share sikit. Korang boleh nak tanya apa saya soalan, saya buka. Jangan risau. Saya hari ni macam free sikit. Free lah, insyaAllah free. Saya dah minta izin suami saya. Saya tak tahu tuan-puan suka ke tak dengan saya punya pengumuman ni. Pengumuman ni. Suami saya minta izin lah. Abang boleh tak sekali-sekala ke selalu ke saya langgar waktu. Maksudnya bukan setengah jam. Kita boleh live dalam 45 minit ke. Kadang-kadang kita live sejam ke. Tapi sejam ke bawah lah. InsyaAllah suami saya kata boleh lah. Yang penting beri tajuk yang sesuai. Lepas tu bantu para saya pendengar tuan-puan lah. Bantu tuan-puan jawab soalan ke apa ke yang tuan-puan perlukan. Sebab tim saya bagi tahu saya, puan, ada beberapa soalan yang PM kami di Facebook. Nak tanya puan tentang beberapa soalan. Tu saya kata boleh lah. Saya kata tak apalah, saya bantu jawab, kan. Adabnya bila kita ditanya, jawablah. Walaupun tak dapat bagi jawapan. Wah, saya ada 100 bintang. Terima kasih banyaklah korang. Baiknya korang ni. Saya tak tahulah daripada mana 100 bintang ni. Saya tak perasan pula tadi. Terima kasih banyak. Saya cerita pasal eczema, korang kesian Terima kasih banyak belanja saya bintang. Semangat tu. Okay, apa tadi tu? Lunaira. Itulah produk Lunaira. Ramai saja saya produk untuk kulit. Ada yang saya try juga. Boleh tak saya teruskan dengan tajuk? How are you doing, dear? Fine. How are you doing? How are you doing tu apa khabar kan? Saya tak pandai BI sangat. Kalau apa khabar, alhamdulillah baik, eczema je. Kalau how are you doing tu tengah live lah. Tolong betulkan saya punya BI saya sebenarnya. BI saya masih SPM berapa C 3. Siapa tahu? Dia ada A1, A2, C5, B3, B4, C5. BI saya paling teruk, C5. Saya nak cakap kita tak boleh lah nak cakap kita tahu semua benda kan. BI ni saya tak berapa mahir sangat. Tapi alhamdulillah lah, C5 tu not bad for me lah. Yang lain saya kimia, saya biologi, fizik saya semua B3, admat saya B3. Allah berilah balance kat situ supaya kita tak, saya anggap supaya Izzah kau tak payah belagak sangat lah. Bukan semua benda pun kau pandai. Gitulah kita ajar diri kita kan. Plus kita tak payah nak stres sangat pun kan. Masa PMR 8A, rezeki maybe grade diturunkan ke kita tak tahu. Allah nak bantu saya sebab dengan keputusan 8A PMR saya boleh masuk boarding school, saya boleh masuk MRSM tu. Agaknya Allah nak bagi asbab masuk MRSM kan. Bertemu jodoh, insya-Allah boleh gitu sempat. Yalah cakap pasal jodoh hari ni kan. Saya seorang bos tuan-puan. Terima kasih siapa yang tag, siapa yang share. Tapi kenapa seorang isteri tu Allah yang suruh tau. Kita kena selalu ulang-ulang cakap dengan diri kita. Sometimes kita annoy. Sometimes mana ada, syaitan kan mengganggu. Syaitan kan mengganggu dari segala sudut. Dari segenap sudut. Syaitan kan sering membisik-bisik tanpa berhenti. Dia punya usaha tu nak bagi seorang isteri menjadi derhaka tu. Bukan sikit tau. BI saya pun broken. Terima kasih Hani sama dengan saya. Bolehlah, fahamlah BI. Bolehlah cakap sikit-sikit kan. InsyaAllah. Tapi nak pandai sangat tu taklah, kadang-kadang tak pandai. So, kenapa kita jadi bos ni kena buat banyak keputusan. Tapi bila kat rumah ataupun bila saya lagi berbisnes dengan suami kan, kena dengar cakap suami juga. Sometimes pendapat tu, sometimes kita bertelagak. Siapa cakap kita tak bertelagak? Kan? Bila kita buat keputusan tu. Tapi saya dah share kan sebelum ni, saya dah ajar diri saya kalau tentang bisnes, saya seboleh-boleh dulukan pendapat suami saya. Saya seboleh-boleh terima dia punya pandangan. Walaupun dalam hati saya memberontak. Walaupun dalam hati saya kata, Yuku, kenapa tak buat macam ni kenapa tak ambil yang ni kan? Sekali, betul rupanya. Betul yang kita cakap
bulan lepas ataupun tahun lepas tu adalah betul. Tapi kan kita tahu kemudian kan, kita ni buat keputusan dalam hidup. Yang bagi hasil tu Allah, dan yang bagi hasil ikut waktu tu pun, waktu dia pun Allah yang tahu, Allah yang tentukan. Dengar saya share. Amin. Terima kasih Jun MH. Doakan saya dan Tuan Najib dalam lindungan Allah. Semoga Puan Jun pun dan keluarga, seluruh keluarga dalam perlindungan Allah sentiasa. Tapi saya tak ada sedikit pun cakap, kan saya dah cakap. Pernah lah, ada beberapa lah, 2-3 perkara sahaja sepanjang berbisnes, sepanjang momentum internet sendirian berhad ditubuhkan. Tahun ini Alhamdulillah, insya-Allah masuk tahun ke-7. Sepanjang 7 tahun ni adalah 2-3 perkara yang ada saya sedikit kesal. Kerana kesannya begitu hebat. Kesannya selepas beberapa tahun begitu hebat, begitu berat. Dan saya juga terheret sama untuk menyelesaikan kesan daripada keputusan yang telah dibuat beberapa tahun lepas. Yang mana saya pernah menasihati, tapi Tuan Najib tetap dengan keputusan beliau waktu itu. So, saya perlu ke menyesal, saya perlu ke marah beliau. Sometimes 2-3 perkara itulah saya terkeluar ayat. Saya kata, itulah saya dulu pun terkejut kenapa keputusan itu dibuat. Macam tu je lah saya. Saya tak sampai hati lah nak cakap, itulah degil. Tak maulah cakap macam tu kat suami kita kan. Itulah degil tu macam kita cakap dengan anak-anak kan. Dengan anak-anak pun kalau boleh kita tak mau cakap anak tu degil, betul tak? Takut jadi doa. Ibu ni kena jaga mulut, betul tak? Tapi korang, tuan-puan, saya belajar matang. Saya belajar kenapa rupa-rupanya Allah Ta'ala ni suruh isteri dengar cakap suami. Allah Ta'ala tak bagi kita marah-marah suami yang melampau. Allah Ta'ala tak bagi kita bila suami buat salah 1 atau 2, kita lupakan seluruh kebaikan suami. Sebab kita ni orang yang emosi tau tuan-puan. Kan siapa yang wanita-wanita kurang emosi tu, saya salute lah. Saya wanita yang beremosi. Alhamdulillah, mungkin Allah nak bagi saya faham emosi wanita lain, emosi isteri-isteri lain. Sebab saya tidak menjadi orang yang mendabik dada. Aku isteri yang soleh. Aku isteri yang tak pernah lawan cakap suami. Aku isteri yang ikut je cakap suami. Kami ni suami isteri tak pernah bergaduh. Masya Allah tuan-puan. Tidak elok kita bercakap kelebihan dan rezeki kita di depan orang yang sedang dilanda masalah. Sepatutnya kita perlu apa tuan-puan? Empati. Kita belas kasihan. Kita memahami. Contoh, aku geram betul dengan lelaki aku tu lah. Ya ke kau geram? Kenapa? Contoh, walaupun kita macam bela-bela, tiba-tiba datang kat kita, aku geram betul dengan lelaki aku tu. Biasalah kan. Orang mana kita boleh nak ni tahu masalah dia kan. Kenapa? Cuba cerita. Macam tu. Taklah, aku marah betul lah. Dia buat aku macam ni. Aku tak sangka tau. Aku tak fikir. Kau marah. Itulah kalau aku kat tempat kau, aku marah lah. Kenapa dia buat macam tu? Padahal kita tidaklah beremosi macam dia. Sebab tu bukan suami kita dan bukan kita yang kena buat tu. Tapi kita kena ingat. Hari ini dia kena buat. Esok lusa Allah uji kita pula. Jadi kita tak payahlah nak cakap, ya ke, alah tak payah marah lah. Kalau aku jadi kau tu aku cool je. Sometimes saya terlepas juga kata-kata macam tu. Tapi saya menyesal tuan-puan. Saya rasa macam, kenapa nak cakap macam tu? Tak bagus, orang tu tengah beremosi. Why not kita layan sekejap emosi tu? Sebab saya perempuan, saya faham. Orang yang beremosi ni, dia nak kena dilayan emosinya. Tunggulah beberapa ketika, bila keadaan sudah sejuk, barulah kita cakap benda yang sebenar. Itu pun kalau dia nak dengar. Itu pun kalau dia tanya, kalau Puan Izzah buat apa? Kalau Kak Izzah buat apa? Kita jawablah, kalau akak, mungkin akak buat begini. So apa kata, minta maaf dulu. Sometimes bila kita suruh minta maaf, dia tak nak. Jadi macam kita jugalah, kalau tengah marah kita refuse kan. Tak maulah minta maaf, bukan kita salah. Contohlah, kita faham lah kan, sometimes perempuan beremosi kan. Tapi kita tenanglah elok-elok. Kita cakaplah, minta maaf dulu, tak salah pun tak apa. Sebab orang yang minta maaf ni adalah orang yang menang. Cakaplah yang elok-elok pasal kebaikan meminta maaf dulu tu walaupun tak salah.
Kan? Benda tu senang dicakap. Bila tiba dekat saya, sometimes buat perangai tu tengah hari, minta maaf tu malam atau besoknya. Dah baik dah baik. Tengah hari buat perangai tapi still lagi, jom makan. Saya kata, abang makan jom. Tengah marah ni. Makanlah makan, menikmati kehidupan berkeluarga macam biasa kan. Nanti malam nak tidur ke apa, bang tadi minta maaf Dan suami saya pun akan balas, abang pun minta maaf juga. So masa tu dah sejuk lah dua-dua. Still lagi kita kena, kalau kita boleh dulukan ucapan minta maaf tu, alangkah indahnya. InsyaAllah suami kita akan lebih selut dengan kita. Kan? Sebagai isteri, selut, dia akan lebih hormati, dia akan cakap dengan hati dia, untungnya abang ada isteri macam sayang. InsyaAllah. Kita doalah suami korang tu hargai setiap korang, apa yang korang buat. Kan? Kenapa kita kena dengar cakap suami ya tuan-puan? Sebab kalau tuan-puan perasan, saya nak kata tak ada duit sendiri. Saya ada duit sendiri tapi duit saya pun adalah belas ihsan daripada suami. Ini saya cerita tentang saya tak tahu orang lain. Dulu saya jadi cikgu ya, dulu saya ada pegang duit sendiri. Saya dapat gaji sebagai guru. Waktu tu gaji saya seingat saya 4,000 lebih. 4,500 lah sebelum saya berhenti tu. Saya ada pegang duit sendiri. Saya ingat lagi. Sebab tu saya awal-awal jadi cikgu pun, duit saya banyak bantu suami. Saya malas nak berkira dengan suami. Sebab suami tu duduk sebumbung dengan kita. Esok-esok kita ada anak pun dengan suami. Dan kita tahu kan, bila kita ihsan dengan suami, bila kita tidak berkira dengan orang, terutama ahli keluarga, terutama suami, Allah akan balas balik semua tu. Allah akan balas mungkin 10 kebaikan atau lebih. Kebaikan berupa macam-macam lah. Kesihatan, kasih sayang suami pada kita, duit. Betul. Allowance saya, bila saya berhenti, saya ingat kala saya tak ada duit lagi tau. Saya dah bersedia lah untuk, dalam Izzah tak payah beli-beli. Saya suka beli-beli. Kan? Tak payahlah beli-beli makan, tak payahlah beli-beli tudung, tak payahlah beli-beli. Saya suka beli-beli benda-benda yang mengembirakan lah. Tak adalah mahal sangat. Sometimes mahal jugalah emas. Saya cakap dengan diri saya sekolahkan diri saya beberapa minggu sebelum saya berhenti. Sebelum saya dah tahu saya tak akan dapat gaji lagi setiap bulan. Kan? Saya cakap, Izzah, saya cakap dengan diri saya, Izzah, dah lah Izzah, semua dah ada. Tudung dah ada, baju dah cukup, makan suami tanggung, rumah dah suami belikan, kereta suami dah belikan. Dah lah tu, bolehlah berhenti, jadilah suri rumah. Jaga anak-anak tu. Kan? Tapi kan tuan-puan, Allah itu maha mengetahui isi hati kita. Kita konon lah ajar diri kita bermonolog lah konon. Izzah ni, Izzah kena ni, Izzah kena kuat. Allah sebenarnya tahu. Dalam hati deep tu, Allah cakap, ala Izzah, kau ni memang perlukan duit. Kau ni memang kena ada duit poket. Sekejap lagi kau nak beli tu, beli ni, sekejap lagi kau nak belanja apa semua kan. Saya suka belanja orang. Jadi kau nak belanja orang, Allah tahu dah saya punya perbelanjaan tu. Allah bukakan pintu hati suami saya untuk memberi allowance kepada saya. Tak silap saya jika saya boleh share waktu itu, sebab ni just sharing sebab benda tu dah lepas Korang jangan tanya allowance saya sekarang berapa. Itu saja saya minta. Cuma dulu suami saya ada bagi saya berapa saya dah lupa lah. Bila berhenti gaji 4,500 tak masuk lagi. Actually waktu saya mengajar tu pun suami saya dah bagi saya duit poket. Beliau bagi saya RM2,000 tuan-puan. Sebab yelah tuan-puan tolong janganlah tuan-puan kata saya tak ada pun, jangan tuan-puan. Saya cerita ni sebab ini adalah proses kehidupan. Saya nak ajar tuan-puan, inilah proses kehidupan rumah tangga. Saya nak cerita kat tuan-puan sebab saya melalui fasa-fasa yang tiada apa-apa. Sehinggalah fasa sekarang. Saya cuba bercerita secara minimum yang boleh, yang tidak melampaui batas. Saya usaha tuan-puan. Saya harap tuan-puan tak membanding-banding tuan-puan dengan suami saya dengan suami tuan-puan ya. Sebab percaya cakap saya, tiada seorang suami pun yang sanggup dibanding-bandingkan dengan suami yang lain. Setiap kita punya kehidupan ni lebih kurang tu. Berlebih kurang je. Bila kita dapat nikmat yang banyak, Allah Ta'ala akan beri ujian yang banyak. Itu yang kena tanggung. Bab ujian tu. Apa tu? HFR, ya Allah, tiba-tiba masuk. Kenapa begitu sekali jumlah ni ditulis di situ?
Suami saya bagi saya waktu tu tak banyak, 2,000. So campur duit saya 4,000 lebih dah tolak itu ini. Cukup lah tuan puan, seronok. Saya ingatkan bila saya dah berhenti saya hanya akan dapat 2,000 tu lah, kan? Tapi tidak, suami saya naikkan lagi. Seingat saya tuan puan, sorry kalau salah, suami saya terus bagi saya 7,000 tau. Kira lebih kurang naik sikit, bahkan lebih lagi daripada yang gaji saya campur allowance 2,000 tu. Saya terkejut, saya kata Masya Allah baiknya suami saya. Tuan puan, saya yakin waktu itu suami saya dah belajar. Beliau kan masa tu dah masuk kelas belajar dengan Datuk Wira Dr. Azizan. Mungkin Datuk Wira pun ada share berkahnya bila berkongsi rezeki dengan isteri, dengan mak, dengan ibu bapa mertua, dengan adik-beradik. So termasuklah saya ni yang mendapat manfaat kepada ilmu tersebut. Beliau sangat pemurah, bagi saya 7,000 lebih waktu tu. Masya Allah, saya dah rasa macam banyaknya suami saya bagi, seronoknya. Kemudian naiklah, naiklah macam tu lah, naik sikit-sikit kan. Janganlah saya tak dapat value tu Amy. Saya doakan awak dapat insya-Allah. Saya dapat value tu insya-Allah, tanggungjawab saya berat. Saya kan pernah share saya ada buat apa Saya ada buat loan. Saya ada buat loan pinjaman bank untuk bantu suami saya bina bisnes beliau. Pinjaman bank saya tu banyak. Saya pernah cuba beli rumah, konon-konon nak beli rumah investment. Rumah tak mahal, saya nak try beli tu. Saya try masuk loan untuk beli rumah kecil je, rumah yang harga 200,000 lebih tak silap. Rumah macam apartment lah, kita nak buat investment, kita nak beli rumah dan nanti kita nak simpan ke untuk sewakan ke dan sebagainya kan. Kita nak cubalah ada buat, kita tengok value kita kat bank ada ke tidak. Tak lulus tuan puan, tak lulus loan saya tu. Terima kasih kepada Rizwan Hanif yang belanja saya star 99 star. Moga murah rezeki, bahagiakan saya pagi-pagi ni. Terima kasih banyak. Tak lulus tuan puan loan tu. Alasan bank ialah Puan Nurul Izzah terlalu banyak pinjaman bank. Masa tu saya pegang 5 pinjaman bank. Kalau saya boleh share dengan kalian, bank rakyat sahaja 2. MBSB 1. Agrobank 1. Kemudian ada lagi tak? Lagi satu. Saya tak ingat lah. Saya rasa 4 tu je lah. 4 lah kalau saya lupa, sorry. Tapi melibatkan jumlah beratus ribu. Kan? Terima kasih Nur Asliha Abbas. Masya Allah, hari ni korang pemurah betul lah. Terima kasih belanja star. Banyak itu saya punya loan, sampai saya punya pinjaman nak buat 200 lebih ribu pun tak lulus tuan puan. Sebab mungkin dia tengok saya ni orang yang suka meminjam duit agaknya. Sedangkan saya dan Tuan Najib, kami berusaha setiap bulan. Lepas kami dah perniagaan kami dah naik tu kan, kami tak pernah miss bayar. Saya ada loan rumah. Saya ada satu loan rumah. Saya kan sebelum berhenti, saya ada buat loan kerajaan untuk belikan rumah mertua saya. Rumah yang mertua saya duduk tu, saya beli atas nama saya. Sebab masa tu saya boleh, yelah kita pekerja kerajaan dengan gaji 4,000 lebih. So kita boleh beli rumah yang selesa tau. Yang harga 300, yang harga 250,000. Waktu tu harga rumah 250,000, dapat rumah macam mak mentua saya duduk tu sekarang. 2 tingkat, 22 kali 75, selesa. Saya buat loan, mak mentua saya keluarkan duit simpanan beliau sebanyak 30,000, saya ingat saya, untuk top up. Sebab saya kata dengan suami saya, dengan mak mentua saya punya loan boleh 250,000 sahaja. So dapatlah alhamdulillah. Berkah mak mentua saya duduk sampai sekarang rumah tersebut, yang dah pun ditukar nama kepada suami saya. Sebab saya nak share sikit ya, bila kita berhenti kerajaan, rupa-rupanya saya pun baru tahu tuan puan, siapa yang nak berhenti kerajaan kan, dia kena ambil take note sikit lah ilmu ni. Saya pun tak tahu sampai saya rugi. Kita buat pinjaman kerajaan, perumahan untuk kita beli rumah. Sebenarnya kemudahan itu hanya dibenarkan kepada pekerja kerajaan. Bila kita dah berhenti, bila kita dah tak ada dalam kerajaan, kemudahan itu tidak layak untuk kita. Bagusnya kemudahan masa buat pinjaman perumahan kerajaan ni, dia punya interest rendah. Dia tak panggil interest. Saya memang cakap dengan Chen. Saya beli rumah dengan Chen, jiran saya ni. Chen, semua saya punya transaction, semua loan saya nak Islamic. Chen cakap, Puan, Islamic payah sikit.
kena bayar certain amount dengan kerajaan sebab nak tukar benda tu kan. Saya cakap tak kisah Chen, saya ni orang Islam. Saya wajib pilih yang Islamic. So saya tapi walaupun saya pilih Islamic loan, interest tetap tinggi. Dia panggil, kalau orang perumahan dia tahulah, dia panggil benda entah, dia panggil apa entah kan. Dia punya kadar bayaran tu tinggi. So it's okay, saya bayar sajalah. So bila kita dah ada loan banyak-banyak macam tu, saya try lah nak buat loan untuk, yelah untuk investment. Saya tak pernah ada rumah sendiri. Sampai sekarang tuan-puan, untuk pengetahuan, saya jujur cakap saya tidak ada rumah atas nama saya. Tapi saya sedih ke? Taklah. Sedih lah, tipu lah kalau tak sedih. Amin. Saya doakan. Tipulah, tak sedih kan? Kalau jadi apa-apa dekat suami saya kan? Tapi kan, tak, saya tangis ni bukan saya sedih sangat jangan risau. Saya memikirkan yang dulu. Saya kalau keluar air mata tu bukan sebab saya sedih sekarang ni. Tak, tuan-puan jangan salah faham tolong. Saya memikir yang dulu tu betapa bila kita berkorban, Allah balas tau semua sekali. Saya akan sedih kalau memikir yang, ya Allah, saya buat sikit je. Saya buat sikit je, ya Allah. Saya berkorban sikit je. Tapi Engkau balas aku, ya Allah. Satu balasan yang saya tak terfikir. Allah beri saya kehidupan yang saya rasa dah lebih dari cukup. Saya tinggal menunggu-nunggu bila Allah nak ambil saya. Tapi saya tahu apa yang termasuk hari ni kita buat live kita bersama dalam live saya kena beri manfaat. That's why saya usahakan untuk live dengan korang. Sebab saya nak pulang balik apa yang Allah bagi pada saya, pada korang. Kalau korang dapat manfaat tu, baiknya untuk korang tau. Kalau korang belum tak faham apa Puan Izzah cakap ni, apa tujuan Puan Izzah kan, tak apa korang, mungkin belum sampai masa. Bukan tak dapat. Allah akan bagi hikmah tu, berkah tu sampai masa nanti. Rezeki kita akan turun pada waktu yang sangat tepat. Allah tak main plus minus. Kita dalam bisnes, okey plus minus. Okey, yang keputusan ni kita buatlah sampai saya nak 80% kenaikan dari 68% tapi plus minus. Kita manusia boleh plus minus tuan-puan. Allah tak ada plus minus tuan-puan. Allah dia bagi tepat. Waktu yang tepat, jumlah yang tepat, situasi yang tepat. Allah bagi macam tu. Punyalah saya selalu menangis kalau walaupun saya tak live kadang-kadang saya duduk, saya tengok alam, saya kata, ya Allah, saya tak tahu nak cakap macam mana, tapi rahmat Engkau besar. Bila cakap pasal rahmat Allah ni, kita tak boleh kira lah kita tak boleh nak kira. Kita buat je lah apa kebaikan yang kita boleh buat Saya pernah ajak kan you all semua, kita buat je apa kebaikan yang kita pernah buat. Saya pun pernah share dalam surah Al-Quran pun Allah kata buatlah baik, rahmatku akan turun kepada hamba-hambaku yang berbuat baik. So buatlah apa je kebaikan yang korang boleh buat tuan-puan. Walaupun hanya sedekah RM1 sehari. It's okay tuan-puan, bukan jumlah yang jadi masalah. Yang penting adalah penerimaan Allah kepada pemberian kita. Walaupun korang tak ada RM1, tak apalah tuan-puan. RM1 tu mungkin nak bagi anak ke apa, beli gula-gula kan, gembirakan anak. Bagi 50 sen pun tak apa. Dah nak ni RM1.50, 50 sen bagi kawan. Contoh dah sekolah esok 50 sen pergi belanja kawan. Jadilah tuan-puan, Allah terima tuan-puan punya amalan tu, pemberian tu. Di dunia nampak 50 sen, di syurga mungkin nampak 50 bilion kebaikan yang Allah balas tu. Alang saya hanya buat sedikit saja kebaikan, Allah dah balas dengan keselesaan gini yang saya kena berikan balik kepada ramai orang, kepada ahli keluarga, kepada tim, kepada student Momentum Internet, kepada tuan-puan yang mendengar, yang selalu sokong saya kan.
Kula, saya suka buat korang berair mata. Minta maaf lah. Dah okey. Okey. Saya sampai sekarang tak ada rumah lagi tuan-puan. Atas nama saya. Rumah yang saya duduk ni suami saya sediakan. Rumah yang mak ayah saya duduk pun suami saya sediakan. Mak ayah saya ada rumah satu lah kat rumah rakyat tu. Rumah lagi apa? Apa lagi rumah yang ada? Tak ada. tak ada. Jangan tanya saya banyak rumah ke? Tak ada. Jadi, saya tanya, kita berbalik pada tajuk. Atas kemurahan hati suami saya tu tuan-puan, apa lagi alasan untuk saya tidak mendengar cakap beliau? Untuk saya tidak menjadi isteri yang berusaha sedaya upaya, jadi isteri yang solehah, jadi isteri yang memaafkan, jadi isteri yang terima baik buruk suami. Tidak ada alasan langsung untuk saya jadi isteri yang kuat melawan, yang meremeh-temehkan kebaikan suami, yang membesar-besarkan keburukan suami. Tak ada alasan sedikit pun. Saya pun tak berani nak jawab depan Allah esok. Kalau kata Allah tanya kenapa sakitkan hati suami, saya tak berani nak jawab. Jadi setiap kali saya terlepas kata, saya memang akan ajar diri saya cepat-cepat minta maaf. Alhamdulillah, tuan-puan boleh follow kami suami isteri. Dah biasa dari kahwin, dari 13 tahun lepas sampai sekarang. Kita selalu ringankan mulut kita. Kita selalu cakap, I love you abang, I love you B. Sorry tadi bang, ya abang pun minta maaf B. Kita selalu cakap terima kasih abang bagi B duit belanja sama-sama. Terima kasih B tolong kemas rumah. Terima kasih B tolong masak. Walaupun saya order food panda. Saya tetap juga terima kasih. Terima kasih B sediakan makanan. Kan? Jadilah suami yang selalu ucapkan kata-kata yang baik. Walaupun pendek kata-kata tu. Terima kasih. Minta maaf. I love you. Pendek je. Tapi kena selalu ucapkan tuan-puan. Maksud dia sangat besar bagi seorang suami atau isteri. Suami mesti suka kan? Bila isteri datang kat korang. Hai bang, abang buat apa tu? I love you bang. Kan suka kan? Sama lah macam isteri. Isteri pun suka tuan-puan. Okeylah. Saya nak cerita apa ya? Sebenarnya, poin saya belum sampai. Saya ada satu poin penting nak bagi tahu kat tuan-puan ni. Sebab tuan-puan tak ada soalan. Semua touching. Okeylah, kita jangan touching ya. Kita sambung balik cakap nah. Saya belajar sesuatu yang sangat penting. Dan kalau saya share ni, kalau tuan-puan pun faham dan cuba buat dulu. Jangan fikir dulu. Gitu. Buat je. Kan? Momentum suka perkataan buat je. Kan? Suami saya ni, ramai saya dengar orang-orang yang kenal kami, sahabat-sahabat kami, dia kata Najib berjaya macam ni, sampai macam ni asbab berkahnya menuntut ilmu. Asbab keberkatan beliau meletakkan adab dan akhlak yang tinggi dalam menuntut ilmu. Semua pun sedia maklum, suami saya dah lama berguru dengan saya biasa panggil Datuk Wira ni doktor ya, berguru kepada Dr. Azizan Osman. Saya ingat saya, jika tidak salah saya sudah masuk tahun ke-7. Kalau saya salah minta maaf suami. Tu masuk tahun ke-7, iaitu seumur dengan momentum internet. Momentum internet pun dah tahun ke-7. So saya lihat, dulu-dulu saya tak faham. Dulu-dulu saya pun kadang-kadang ada tegur dia, kadang ada marah dia. Abang ni asyik ni je, abang ni ikutkan je. Abang sebab Dr. Azizan kan dia bersama Rishwork kan? Bersama Rishwork. Abang ni asyik ikutkan Rishwork je. Dulu-dulu jangan salah faham. Saya cerita ni sebab inilah pengalamannya. Kalau saya tak cerita benda ni kan saya menipu pulaknya. Semua okey ke puan? Suami buat dek je. Kita cakap macam cakap dengan kayu. Okey, Puan Rahimah, insya-Allah ada rezeki nanti saya menjawab soalan itu. Saya insya-Allah saya boleh jawab tu sebab ada kena-mengena lah dengan saya ya. Saya dulu saya tak faham tuan-puan. Tapi seiring dengan masa saya membuka hati saya luas-luas untuk redha dengan sibuknya suami saya membina bisnes dengan tim, dengan student, ultimate plus ultimate partner.
Dan termasuklah sibuknya beliau belajar. Bila belajar ni kadang-kadang ada stand masa yang diperuntukkan dari pagi sampai malam. Kadang-kadang berhari-hari. Kan? Bila saya gabungkan semua tu, jadi sibuklah suami saya. Itulah saya, tapi Allah Ta'ala bantu saya. Dia bukakan sepintu hati saya ni. Jadi seorang yang tidak rasa apa-apa. Bahkan Allah bagi saya pemahaman. Oh, patutlah rezeki kita ni mencurah-curah. Patutlah saya dapat menumpang senang suami saya. Kerana suami saya menjaga adab. Kerana keberkahan berguru. Kerana mungkin Dr. Azizan mendoakan kesejahteraan kami. Saya tidak tahu, tapi saya yakin seorang guru sangat sayangkan murid-muridnya. Sebab doktor ramai anak murid kan. Saya sebut sikitlah anak murid doktor kan. Yang kawan-kawan suami saya. Das Abdul, King Chakwetiau, SKV, Hasnuri, Sabela. Lagi siapa Kan aku tertinggal. Mutiara, Tia kan. Tia Arifin dengan anak Ashraf. Lagi Selection, Kamela, ramai anak murid doktor yang menjadi, insya-Allah. Kan saya doakan mereka terus berjaya dan terus berkah rezekinya tu. Semua insya-Allah baik-baik. Madam Mu, kenal kan Madam Mu? Madam Mu saya tengok, ya Allah, sekali live rezeki dia 14,000 tengok. Paling rendah, saya kata paling rendah Madam Mu 3,000, masya-Allah rezeki dia kat situ. Orang sangat sukakan dia buat live. Tu rezeki dia So itu antara anak murid Dr. Azizan. So saya melihat suami saya ni sangat menjaga keberkahan. Dia boleh dia sanggup meninggalkan even saya pun. Saya dah banyak kali tahu kena tinggal dengan dia. Sometimes saya sakit nak kata Puan Izzah ni, yelah Puan Izzah boleh lah. Tak tuan-puan. Saya sama je tuan-puan. Lama saya share hari ni, best tak dengar? Nasiblah kalau dengar, alhamdulillah. Saya bukan tak pernah sakit. Saya sakit, saya mengandung, saya sarat. Anak saya demam kadang-kadang. Tapi suami saya tetap meninggalkan kami demi untuk berguru. Demi untuk menuntut ilmu. Demi untuk kadang-kadang, sebab tu saya bersalinkan ajuah. Tak ada suami saya. Yang mengikamatkan ajuah buat kali pertama adalah ayah saya. Sebab suami saya terpaksa mengajar. Waktu itu beliau bukan belajar lah. Beliau pergi mengajar. Dia ada kelas, kita ada kelas di JB. Mana boleh tuan-puan, okey kelas dibatalkan, isteri saya nak bersalin. Boleh ke gitu tuan-puan? Tak bertanggungjawab tu. Kan? Kita menghampakan harapan beberapa ribu peserta yang dah bayar. Kan? Walaupun bayarannya RM10 tu besar tuan-puan. Kita menghargai, bersyukur dengan rezeki yang sikit. Allah akan tambah lagi rezeki yang banyak dan berlipat kali ganda. Pegang tu tuan-puan, insya-Allah. Kalau siapa kata nak berjaya macam Tuan Najib, itulah dia yang kami pegang. Kami bersyukur pada benda yang kecil. Kami menjaga adab dan meletakkan adab nombor 1 dalam apa juga yang kami buat. Seboleh-boleh kami. Kalau ada ternampak kami terlepas laku tu, kami tak sengaja lah tu. Kami tak perasan. InsyaAllah kejayaan, rezeki akan turun kepada kalian dan keluarga. InsyaAllah kita doa sama-sama. Okey, saya doakan kalian. Saya selalu doakan seluruh saudara mara saya. Saya panggil kalian saudara mara saya lah. Saudara se-Islam, se-Muslim. Okey? So suami saya memang tinggal. Saya dah tahu dah. Dulu-dulu saya macam, ya Allah boleh dia tak ada. Time aku tengah demam ni. Kita mula-mula tuan-puan, bila kita baru nak belajar, ditinggalkan suami dalam keadaan kita sangat perlukan beliau. Kita pun rasa macam ralat, sedihnya. Saya tengok suami, dah mula banding tu. Waktu saya ajar, jangan banding tuan-puan. Saya pernah buat kesalahan tu. Ya Allah, saya tengok contoh. Saya ambil contoh, sekadar contoh. Das tu tak ada, tinggalkan Inah pun time Inah sakit ke apa. Pandai aku lah kan. Contoh Das, contoh Inah, jangan marah kak kalau ternampak live ni. Tak ada pun tinggalkan Inah tu time Inah demam tu. Tak mau keluar dengan kawan-kawan dia. Dengan walaupun kawan-kawan dia Najib Asado. Tapi kalau suami saya ni saya tahu dah. Bibi, abang nak kena pergi, Bi. Bi dengan lemah lembut dia bercakap tu. Bi, abang nak ke doktor, panggil abang, Bi. Pergi Batu Pahat, Bi. Saya macam, mula-mula macam, ya Allah, Izzah bertabah. Tapi sebenarnya, sangat bagus orang tua punya pepatah. Alah bisa, tegal biasa. Benda tu sangat bagus tau.
saya memang sangat menghormati pepatah-pepatah ataupun ilmu-ilmu petua-petua orang lama. Sebab ternyata benar dan tepat. Allah bisa, tegal biasa. Lama-lama kita faham. Rupa-rupanya, bila suami saya menghormati gurunya, yang memang kewajipan seorang anak murid adalah menghormati guru. Kalau kat sekolah tu kena ajar anak kita hormat guru. Kalau dekat mana-mana, kat universiti, kena ajar diri anak-anak kita dan kita lah. Ramai sekarang yang buat master, buat PhD kan. Ajar diri kita hormat pensyarah. Kena ajar tu. Sebab adab melangkaui ilmu. Sebab bila kita letak adab, letak akhlak, apa pun ilmu yang kita dapat, ia akan menjadi ilmu yang sangat berguna lagi untuk digunakan. Sebab ilmu yang berguna adalah ilmu yang boleh dimanfaatkan. Ilmu yang boleh kita sendiri guna. Kita sendiri manfaatkan dan kita bagi tahu ke orang lain. Supaya orang lain boleh manfaatkan. Ilmu itu adalah ilmu yang berkah insya-Allah. Setahu saya. Saya pun ada, kita ada belajar kan, sikit-sikit kan. So saya dapati sekarang ni, saya terfikirlah, bukan saya terfikir, yang bagi saya terfikir tu Allah. Allah bagi tahu saya, Izzah, tengok tak? Walaupun suami saya memang saya tahu sampai sekarang. Keutamaan beliau adalah guru beliau. Jadi saya nak marah? Tak. Saya tak marah lah sebab saya dah faham hakikat. Hakikat seorang anak murid itu perlu mengutamakan gurunya. Sebelum dia mengutamakan guru dia, sebelum saya faham hakikat tu, saya dah terlebih faham hakikat seorang anak perlu mengutamakan ibunya. Kalau ada ayah, ibu bapanya. Sebelum isterinya. Saya kena faham hakikat tu. Nampak tak macam mana Allah memaksa kita untuk kita ikut. Bila Allah kata, Allah suruh, ni kena buat ni kena buat ni, arahan, suruhan. Bila kita memberontak, dia macam jadi satu paksaan. Tetapi paksaan itu adalah paksaan yang sangat baik. Macam Allah memaksa kita untuk solat. Waktu kita kecil, sampai sekarang saya duk paksa solat anak-anak saya. Mengaji, bertuition, semua benda-benda baik tu, ibu bapa kena paksa. Tapi dengan cara yang apa? Slow talk lah. Sometimes slow talk, sometimes keras. Benda baik kena paksa dulu tuan-puan. Macam kita dulu kena paksa solat kan? Solat dah masuk. Maghrib. Lama-lama menjadi apa? Menjadi darah daging. So kita kena paksa diri kita, isteri, saya pun isteri, Izzah, paksa diri kita hormat akan suami. Bila suami tu hormat akan gurunya, bentuk berkahnya turun, kita pun dapat. Jadi kita kena apa? Hormat juga guru suami tu. Kan macam kalau kita, ibu bapa kita kan, hormat guru, kawan-kawan ibu bapa. Kalau ibu bapa dah tak ada, hormat sahabat-sahabatnya, hormat orang-orang yang dia sayang. Sama, kita kena hormat guru suami kita. Okay? So korang, satu konsep last but not least. Saya dah cakap banyak sangat ni. Bila kita berguru, sebenarnya kalau korang lupa lah saya selalu ingatkan tim saya. Wahai tim, wahai managers, wahai key leaders, wahai junior key leaders, wahai leaders, wahai tim. Kalian kena ingat, kena bahasa kasar sikit lah, kena sedar diri. Tuan Najib Asadok tu bukan sahaja bos kalian. Bukan sahaja seorang majikan kepada kalian, tetapi juga adalah seorang guru. Beliau adalah guru kalian. Jadi seharusnya kalian semua tim ni, siapa yang tim, siapa yang bekerja, majikan korang tu adalah guru kalian. Saya nak ajar sikit lah Dia kat mana tahu kita kena fikir. Tuan Najib Asadok saya bagi contoh. Confirm ada baik dan buruk. Itu saya tak boleh nafikan. Sesiapa pun tak boleh nafikan, majikan dia ada baik, ada buruk. Okay? Kita bersama. Kita yang bekerja ni, saya yang menjadi isteri ni, ada baik, banyak buruk. Okay? Tapi tuan-puan, kat mana yang kita kena faham? Kalau seorang guru atau seorang majikan sudah beri sesuatu arahan, sudah meminta suatu permintaan, sudah mengeluarkan sesuatu ayat untuk diikuti, tuan-puan, wahai isteri, bila seorang suami itu dah mengeluarkan suatu arahan atau suatu suruhan atau suatu pendapat,
Para isteri sekalian, saya pun sama. Kita kena ikut dulu. Nak tak nak, suka tak suka, setuju tak setuju, betul ke tidak ke, tak betul ke, ikut dulu. Sebab tiada apa pun yang jamin ini adalah fix untuk kebahagiaan seseorang. Saya ada 10 teknik. 10 teknik ni kalau tuan-puan ikut, confirm bahagialah tuan-puan. Tak ada tuan-puan, tiada sebarang jaminan. Siapa tu? Saya bukan kakak Najib Asaduk, saya isteri Najib Asaduk. Okey, tiada sebarang jaminan. Untuk kita, fix untuk yang ini kalau buat macam ni, 10 ni memang confirm kaya lah korang. Tak ada tuan-tuan. Tapi yang confirm ada ialah apa? Yang confirm ada bila kita ikut perkara-perkara tu, Allah akan turunkan berkah kepada kita. Kepada proses tu. Allah akan turunkan kejayaan demi kejayaan kepada proses tu. Okey? Tuan-puan kena pegang tu dulu. Betul ke tak betul ke yang tukang bagi kita, majikan kita ni banyak salah ke, tak banyak salah ke, ikut dulu. Kita pun banyak salah Kita tak mau cakap pasal salah tak salah. Ikut dulu arahan dia, ikut dulu ajaran cikgu tu. InsyaAllah di situlah berkahnya. Sebab kita ikut tu. Sebab menghormati guru, menghormati majikan, menghormati sumber rezeki. Itu seolah-olah seperti kita menghormati, kita menjaga adab dengan Allah Ta'ala. Kita jaga adab dengan guru, kita jaga adab dengan majikan, kita jaga adab dengan orang tua. Itu seolah-olah kita menjaga adab dengan Allah Ta'ala. Maka selayaknya lah Allah memberi kita kebaikan. Sebab yang beri kita segala kebaikan kan Allah Ta'ala. Okey korang? Saya berharap, dah lama kan? Sangat lama. Saya berharap korang semua menjaga adab berguru. Di mana-mana pun korang belajar, online kelas ke, belajar ilmu masakan ke, belajar ilmu online ke, belajar ilmu komunikasi ke, apa-apalah public speaking ke, itulah guru kalian. Korang yang pilih. Bila korang daftar, korang yang pilih nak daftar tu, nak belajar tu. Jadi letak adab dahulu. Boleh InsyaAllah. Berkahnya di situ. Dan kejayaannya di situ. Okey korang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.